Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam ceria. Apa khabar semua? Okey, sekali lagi kita bersesi secara live hari ini. Hari ini agak lewat sikit, saya masuk 9.44 kan. Semalam kita baru habis sesi. Siapa yang sempat semalam join Zoom, Alhamdulillah, tahniah, kita dah habis sesi Zoom malam lepas. Ada yang biasa dengar sesi Zoom, sesi live hari setiap pagi, dan semalam ada juga yang join, yang follower yang sama yang join pada sesi Zoom semalam. Semalam saya ajar teknik kurus tanpa senam dengan makan. Ada dua teknik saya bagi semalam. Okey, hari ni macam biasa saya nak jawab beberapa soalan. Bukan beberapa soalan, satu soalan saja. Soalan agak ringkas tapi jawapannya agak detail. Okey, saya nak tengok siapa yang sedang komen. Puan Masnah Marzuki, selamat pagi. Ramlah Yunus, waalaikumsalam, selamat pagi. Alright, okey, hari ni saya dapat soalan dari Puan Nafsiah binti Kasan, berumur 64 tahun, dari Subang Bestari Shah Alam. Okey, soalan dia adalah kedua mata saya dalam rawatan. Dah beberapa kali kena laser. Ini dibuat rawatan laser, LASIK. Kata doktor untuk matikan urat-urat yang menyekat pandangan. Sekarang mata saya sangat kabur. Ini mungkin komplikasi diabetik dan darah tinggi. Okey, dia dah buat rawatan beberapa kali laser. Puan Nafsiah ni dah buat rawatan mata beberapa kali dengan laser. Jadi doktor matikan urat-urat pada mata untuk hilangkan, untuk sekat pandangan. Sekarang mata dia kabur. Okey, mungkin mata kabur tu disebabkan masih dalam tempoh rawatan, masih dalam tempoh pemulihan. Jadi ini anda kena rujuk balik ophthalmologist, pakar mata. Saya rasa mungkin dalam tempoh pemulihan, lepas operate, ambil masa sikit untuk pulih balik. Kena buat selalu, kena follow up balik dengan pakar mata. Hanya pakar mata saja tahu. Bidang pakar mata ni, ophthalmologist ni, antara yang saya kira antara specialist bidang kepakaran perubatan yang sangat kompleks dan sangat seni. Kalau bidang-bidang yang lain, dia ada complicated dia sendirilah, of course. Tapi mata ni dia sangat seni. Dia bermain dengan seni. Kan mata kita sebiji, globe mata, ada saraf. Dia kena buat pun, operation pun melalui kena tengok pada skrin, kena tengok pada kamera, ada kamera untuk zoom. So dia sangat seni. Orang yang boleh buat kepakaran dalam mata ni sangat hebat sebenarnya. Ramai doktor mata sekarang ni. Alright, okay, cuma soalan ni, dia kata kat sini, sekarang mata saya sangat kabur. Ini mungkin komplikasi diabetik dan darah tinggi. Saya boleh cerita berkaitan dengan diabetik, darah tinggi lah. Sekejap lagi saya akan cerita dari segi kesihatan mata menurut menurut nasihat daripada doktor pakar mata. Saya petik daripada kata-kata dia. Alright, ini kalau dikata kat sini mungkin komplikasi diabetik dan darah tinggi. Of course, bila kita ada masalah darah tinggi dan masalah diabetes, efek banyak benda. Anak kena ingat, darah tinggi dan kencing manis, especially kencing manis lah, diabetes ni sangat dia ada rentetan, ada penyakit yang diundang selepas itu. Boleh end up dengan jantung, end up dengan komplikasi buah pinggang, end up dengan masalah rabun mata, bukan rabun mata, masalah mata. So ini semua ada kaitan dengan diabetes. Ada juga ada kaitan dengan saraf. So yang inilah yang saya
cuba bantu dari segi bidang saya lah, pemakanan, supaya orang cegah diabetes dengan pemakanan, cegah masalah darah tinggi dengan makanan. Kita tak mampu sebenarnya untuk terlalu strict dalam diet, sebab masalah budaya. Saya katakan ini masalah budaya kita. Budaya orang Malaysia ni, especially orang Melayu ni, kita gemar untuk bawa masuk budaya dari luar ke dalam. Semua budaya dari luar ada dekat Malaysia. Kalau anda tengok budaya pemakanan, sebab itulah dekat Malaysia ni banyak makanan daripada luar negara. Kalau kita pergi negara orang lain, susah nak dapat makanan Malaysia. Tapi dekat Malaysia, semua orang dari negara lain boleh survive di Malaysia. Suka kat Malaysia sebab mereka boleh survive. Nak makanan western semua ada, Korea ada, Japanese food semua ada. Makanan apa lagi yang kita tak ada? Vietnam kita ada, Jepun, makanan Jepun lah, Japanese, makanan Thailand, makanan Arab, semua orang Malaysia ada. Dan kalau kita jumpa orang pun, contohnya kita jumpa kita jumpa orang Cina, kita gemar untuk tiru cakap dia ke dia tiru cakap kita? Kita yang tiru cakap dia. Oh, itu sama, itu barang belum angkat lagi ke? Kenapa kita nak cakap macam tu? Padahal kita Melayu, cakap Melayu lah. Kalau kita jumpa Indonesia pun, kita akan cuba untuk tiru percakapan dia. Padahal kita Malaysia cakap Melayu lah, kan? Tapi kita cuba tiru-tiru. So budaya Malaysia ni, dia dah kita dah asimilasi, dah bergabung, sehingga kita macam tak ada, hilang identiti khas. Kalau ni ikutkan orang kita dulu sebenarnya pemakanan dah sihat. Makan ulam, makan tempoyak. Tempoyak tu adalah prebiotik. Ada kandungan probiotik kalau dimakan dengan cara betul. Ada manfaatnya. Budu ada manfaat dia. Cuma tak boleh makan banyak lah sebab dia garam, masin. Cuma dia ada khasiat prebiotik tu ada. Perkasam ada probiotics. Benda-benda yang masam biasanya ada probiotics. Tempe kan makanan Melayu, ada probiotik. Itu semua makanan yang diturun-temurun. Cuma masalah sekarang, makanan dah elok, tetapi cara kita olah makanan tersebut. Tempoyak dah sihat, kita buat tempoyak masak lemak. Jadi probiotik tu dah tak ada bila dibuat masak lemak. Budu tak ada masalah lah. Tempe kan, tempe kita goreng sambal. Goreng sambal. Berbanding kalau orang Jepun, dia ada tempe tapi dia bukan guna fungi, dia bukan guna kulat tempe tu, dia guna bakteria campur kulat, kita panggil natto. Dia makan mentah-mentah natto. So dia dapat khasiat. Kita ada tempe tapi kita tak dapat khasiat sebab kita goreng. Habis takkan kita nak makan mentah. Sebab budaya kita, tekak kita tak boleh terima makanan kalau tempe tak dimasak. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita makan mentah, tapi bukan budaya kita. Saya pun tak boleh makan kalau tempe mentah. Tapi itulah saya kata budaya kita. Jadi kita tak boleh kita tak boleh betulkan culture kita tu, sebab hidup tak nikmat, hidup tak enjoy kalau kita betulkan. Kita dah biasa makan macam tu, tapi kita tak makan macam tu. Biasa kita masak kari, kita letak santan, takkan kita nak suruh orang letak fresh milk, letak susu cair. Kan tak sedap tu, kan? Walaupun dia lebih sihat, tapi tak berapa kena dengan tekak. Tapi apa yang kita boleh ubah, benda tu saya tak boleh nak ubah. So saya pernah fikir, tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah. Kita nak suruh orang makan salad, nak suruh orang masak kari, masak lemak, guna susu pekat, guna susu sejat, guna fresh milk, tak guna santan. Macam mana tu tak boleh? Takkan tak ada teknik yang lain. Daripada situlah idea tercetusnya
idea yang saya curahkan pada buku Makan Untuk Kurus. Kita cuba guna teknik lain supaya boleh masalah-masalah yang membawa ke arah penyakit-penyakit diabetes, darah tinggi ni boleh dicegah dengan lebih awal dan boleh dirawat lagi dengan tukar habit tabiat pemakanan. Sebenarnya Makan Untuk Kurus, buku Makan Untuk Kurus bukan untuk kurus. Untuk kurus tu adalah bonus. Kita nak turunkan berat badan supaya kita nak sihat. Kalau kurus pun masih boleh amalkan teknik itu supaya kita nak cegah masalah diabetes dan darah tinggi. Itu point dia. Sebab tu saya kata lebih kepada masalah obesity dan metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni darah tinggi, kencing manis, gout. Guna teknik ni, teknik makan. Kita tak boleh nak cakap tak boleh makan masak lemak, tak boleh makan ayam goreng, tak boleh makan macam-macam apa benda yang makanan kita tak boleh cakap itu. So yang kita boleh ajar teknik. Ni teknik makan betul. Kita makan ayam goreng tak ada kesan yang tak baik. Kita makan nasi tak ada kesan yang tak baik. Dia ada teknik dia. Jadi mungkin jawapan kepada soalan Puan Nafsiah ni yang dikata bila dah buat rawatan mata masih kabur lagi. Mungkin dia kata mungkin masalah mungkin disebabkan komplikasi diabetes dan darah tinggi. Saya kata mungkin ya, mungkin tidak. Kalau katakan selang dah berapa bulan 2 bulan, 3 bulan masih tak elok lagi selepas buat rawatan, saya nasihatkan pergi balik jumpa ophthalmologist, pakar mata, tanya disebabkan apa. Kalau dia kata ini tak ada kaitan dah dengan rawatan mata tu, dia ada kaitan dengan sebab puan ada masalah diabetes. So fokus untuk atasi masalah diabetes dan darah tinggi tu. Okey, berbalik kepada mata. Dia dari segi pemakanan, mata ni cara kita nak bantu, kita nak cegah mata kita dari ada masalah. Kita bantu dia tak ada cara lain, mesti dengan senaman mata. Nanti saya bagi beberapa teknik senaman mata dan juga pemakanan. Kita perlu salurkan nutrien yang betul pada mata kita. Pada mata kita ni, ini mata globe, dia ada retina dekat belakang, dia ada retina, dia ada iris. Iris tu pada yang memberi warna mata. Kan warna hitam ni kan? Warna hitam ni dia ada yang warna mata, coklat, biru, itu kita panggil iris. Iris mata, memberi warna mata. Lagi satu anak mata yang hitam titik tengah tu. Itu kalau cucuk boleh buta. Kalau cucuk kat sini masih okey lagi, tak buta lagi. Tapi kalau cucuk kena anak mata, boleh buta, cedera. Jadi mata globe kita ni dia diikat oleh banyak saraf banyak saraf halus dan salur mata. Saya masih ingat sebab ini topik sains waktu saya tingkatan 2, tak ingat. 2 tak silap. Ini ilmu tingkatan 2 ni saya bawa balik ni. Masih ingat lagi apa yang saya belajar dulu. Dia ada banyak So globe mata ni, ini kita panggil dalam bahasa Melayu dulu waktu saya belajar tingkatan 2 sains, dia panggil glamacha. English saya pun tak tahu. Kita panggil globe saja. Glamacha globe. So dia ada salur darah, banyak salur darah. Salur darah tu menyalurkan channel nutrien. Jadi dekat sinilah the best way untuk kita tahu apa nutrien yang perlu disalurkan supaya nutrien tu sampai pada mata dan support mata kita. Ini antara nutrien-nutrien yang kita perlu tahu, yang kita perlu ambil. Okey. Tunjuk jap Antara nutrien-nutrien yang diperlukan oleh mata adalah, yang pertama adalah makanan-makanan yang pelbagai warna. Warna hijau, warna kuning, warna merah. Dan
makanlah makanan yang berwarna-warni ni, merah, hijau, kuning. Yes, hijau, kuning, merah. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga warna ni kan, dia ada satu bahan sebatian yang kita panggil lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin ini adalah satu sebatian aktif yang ada dalam makanan yang berwarna. Hanya ada pada 3 warna: hijau, merah, kuning. Makan sebanyak yang boleh, sekerap yang boleh. Jadikan amalan harian. Dan biarkan makanan tersebut, biarkan dia mentah. Makan dalam keadaan mentah. Ulam, buah kuning termasuk juga mangga, buah-buah yang oren. Termasuk juga buah-buah oren. Tapi lutein dan zeaxanthin ni banyak pada buah kuning, buah-buah atau sayur-sayur yang warna kuning, kapsikum kuning, merah dan hijau. 3 ni ada khasiat lutein dan zeaxanthin. Sebab itulah anda kalau anda perasan, ada juga suplemen-suplemen yang berasaskan ingredient dia ada tulis kaya dengan lutein, zeaxanthin. Itu semua makanan untuk mata yang anda boleh dapat free daripada makanan harian anda. Okay. Walaupun orang kata carrot bagus untuk mata, memang carrot bagus untuk mata sebab dia ada manfaat lutein dan zeaxanthin. Apa-apa warna oren. Sebab dalam warna oren ada juga warna kuning. Sebab warna oren adalah gabungan daripada kuning dan merah. Kan kalau kita ambil color, pencil color, kita ambil warna kuning, merah, dia akan jadi oren. Sebab tu saya tak sebut warna oren. Sebab dalam warna oren tu, mangga, betik dan warna oren, carrot, dalam dia memang dah ada kuning dan merah. Ni saya cerita warna asas. So hijau, kuning, merah. 3 ni yang ada, yang kaya dengan lutein dan zeaxanthin. Pernah dengar lutein? Lutein, L-U-T-E-I-N. L-U-T-E-I-N, lutein. Zeaxanthin, Z-E-A, xanthin, X-A-N-T-H-I-N. Zeaxanthin, yes, zeaxanthin. Okay. So ini zeaxanthin ni adalah mineral dan vitamin. So dalam makan sayur dan buah yang kaya dengan yang berwarna kuning, merah dan hijau ni, padanya juga terdapat banyak vitamin, especially vitamin A, C, E. Ini semua vitamin yang kita panggil kategori antioksidan. Antioksidan. Okey, itu saja dari segi pemakanan yang kita boleh support. Dan pemakanan juga sebenarnya bukan dia tak ada, kalau dia dah mengalami ada masalah, contohnya kalau orang yang masalah mata ni, dia ada kan ada penyakit-penyakit dia, glaukoma. Saya pun tak berapa familiar sebab bukan bidang saya berkaitan mata ni. Ada penyakit-penyakit khusus berkaitan dia. Ada juga ada penyakit yang kalau dari segi macam rabun, tak berapa nak rabun sangatlah, dia masih mild. Masih boleh dirawat dengan pemakanan. Walaupun dia tak adalah membantu sampai 100%. Sebab kategori rabun ni, kanta dia mungkin dah tebal. Ada rabun dekat sama ada rabun dekat, rabun jauh lah. Tengok kanta tu. So dia tak boleh nak refraction, dia tak boleh nak sampaikan cahaya tu kan kepada retina. Retina mata dekat belakang mata ni, kat belakang globe ni, kat belakang tu ada retina. So kalau dia tak sampai kepada titik retina tu, maka image tak boleh nak terbentuk dan kita akan rasa macam rabun-rabun. Dan saya pun saya rabun jauh. Dan saya tahu kenapa, kesilapan apa yang menyebabkan saya rabun jauh. Sebab dulu waktu di sekolah dulu, kita baca dalam keadaan cahaya tak cukup pencahayaan, itu boleh menyebabkan rabun. Kita tengok skrin terlalu lama, kita tengok skrin terlalu dekat pun boleh menyebabkan rabun. Sebab itulah
anak-anak kita, contohnya anak ke cucu ke yang masih kecil ni, elakkan bermain dengan gadget. Jangan kurangkan dia main dengan gadget yang dekat-dekat. Melainkan kalau anda ada protector, screen protector tu, supaya tak radiasi tu tak terus kepada mata. Nak tengok TV pun kena jarak sikit. Adakah pakai spek mata membantu? Pakai spek mata membantu, sangat membantu, tapi dengan syarat bila dah pakai, kurangkanlah benda yang boleh menyebabkan lagi rabun. Kalau tidak, spek mata tu kanta dia akan power dia akan tambah tinggi dan kita terpaksa tukar spek baru. Yang ni yang ramai orang ingat bila dah pakai spek, okey, dah okey, masih boleh tengok. Tak, kalau tak jaga, power boleh naik juga. Okey, itu dari segi pemakanan. Dari segi dari segi senaman, ada juga beberapa senaman yang anda boleh buat. Saya bagi dalam 3 senaman. Senaman yang pertama adalah kita nak latih dari segi penumpuan. Kita nak latih mata kita dari segi penumpuan. Antaranya kita boleh ambil pensel, letak dalam jarak beberapa meter macam tu, kan? Kita renung pensel tu, renung dalam 3-4 second. 3-4 saat kita renung, 1, 2, 3, 4, tu terus tengok dekat lain. Renung lagi, 3, 1, 2, 3, 4, pergi tempat lain. Ini melatih mata untuk ini adalah senaman mata. Kenapa? Apa kaitan? Bila kita fokus satu tempat, contohnya kita renung pada pen atau pensel, kita renung, itu kita bagi daya tumpuan sepenuhnya pada pensel tersebut. So anak mata ni dia akan membesar. Lepas tu bila kita pump, so dia akan relax balik. So kita bagi anak mata exercise. Buka, besar, mengembang, mencut, kembang, kecut, kembang, kecut. Ini adalah exercise mata. Kalau nak tahu. Sebab tu kalau pernah tengok tak? Pernah perasan tak? Bila kita dari tempat cerah, tiba-tiba kita masuk bilik yang gelap. Kita tak nampak. Sebab apa kita tak nampak? Sebab anak mata kita masih mengecil. Sebab di ruangan cerah ni, anak mata kita kecil saja sebab cahaya cukup. So dia kecil je lah. Tiba-tiba kita masuk bilik gelap, kita memang gelap, tak nampak langsung. Dia masih mengecil. Itu bila dah gelap, dia detect tak ada cahaya, baru dia start mengembang. Bila mengembang, barulah kita dapat lihat. Baru kita boleh nampak. Dibantu dengan cahaya-cahaya yang sikit tu, kita boleh nampak lah bantal, tilam, katil dan sebagainya. Daripada bilik gelap ke bilik, daripada bilik cahaya, daripada yang ada cahaya kepada bilik gelap. Dia ambil masa untuk kita nampak jelas. Sebab anak mata kita daripada kecil dia nak mengembang. Tapi bila kita bangun pagi daripada bilik gelap, tiba-tiba kita buka lampu, kan kita macam, kan, kita asalnya tutup lampu. Tiba-tiba ada orang, contoh mak kita, kan, mak kita bangun, siapa bangun, kita buka lampu. Dia buka lampu bilik kita macam, sebab apa? Sebab anak mata kita dia dah biasa mengecil, kan, dalam keadaan tak ada cahaya. Tiba-tiba ada cahaya, dia terpaksa asalnya anak mata kita mengembang, dia mengembang sebab tak ada cahaya. So dia terpaksa mengembang untuk nampak, kan. So dia struggle untuk besarkan anak mata, mengembang. Jadi bila tiba-tiba kita buka lampu, kita macam, sebab anak mata kita dia mengecut balik, dia mengecil balik sebab cahaya dah cukup. Jadi ini kita boleh buat senaman. Tak ada senaman buka tutup lampu. Kita senaman tumpuan. Tengok 3-4 saat, kalih balik. Tengok benda lain. Tengok 3 saat, kalih balik. Ini melatih daya tumpuan. Right? Okay. Ini melatih daya tumpuan. Latihan penumpuan dekat dan jauh. Latihan ni sebenarnya untuk kuatkan ketahanan otot mata yang berterusan, di samping meningkatkan penglihatan secara menyeluruh. Dia
dia kuatkan otot kita. Senaman. Jarang kita bersenam bersenam mata. Jadi duduk diam-diam kita buat. Jadi bila orang tanya, kau buat apa, Mat? Aku tengah bersenam. Itulah kau tak tahu. Senam mata. Okey, yang kedua, latihan kerdipan untuk mengurangkan keletihan mata. Macam mana latihan ni? Okey, latihan kerdipan ni anda boleh buat untuk mata yang letih dan ada gejala kekeringan. Mata cepat kering, cepat letih. Ni especially bila kita kerap berada dekat skrin. Kita tengok TV ke, kita tengok laptop, terutamanya anak-anak yang sedang bersekolah kan. Paksa tengok laptop dalam tempoh yang lama, bahaya juga, boleh dapat rabun. Tapi macam mana kita nak advise dia supaya kita nak elak daripada mata cepat letih. Kita boleh tahu mata kita cepat letih atau tak. Jadi bila terlalu tengok laptop, duduk buat kerja office terlalu lama at one time, mata boleh letih. So ini senaman ni bagus, latihan kerdipan untuk kurangkan keletihan. Okey, bagaimana cara dia? Caranya adalah latihan kerdipan. Maksudnya kita tutup mata 3-4 saat. Tutup betul-betul. Tutup 3-4 saat, buka. Tutup, buka. Latihan kerdipan. Tutup betul-betul 3-4 saat, buka. 3-4 saat juga. Tutup 3-4 saat, buka 3-4 saat. Ini latihan kerdipan mata. Jadi bila kita orang yang kerja office, especially orang kerja office bila menghadap laptop, jangan terlalu lama sangat, bahaya jangan terlalu lama. Dalam 20 minit cepat buat senaman mata. Buka, tutup. Buka, tutup. Sebab tu kadang-kadang ada orang kalau macam dekat spa, dia letak timun. Sebab apa timun? Kenapa tak letak mangga ke, petai ke, jering ke? Kenapa timun? Sebab timun antara buah ke sayur, buah yang mengandungi banyak air. Okey, dan dia mampu memberi efek cooling efek penyejukan. Bila kita letak timun satu slice, bukan satu biji satu slice, kan dia ada air banyak. So air tu mampu memberi kesejukan, cooling effect pada mata kita. Bila mata sejuk, otot tu dia mengendur. Dia kendur. Dia rehat. Dia direhatkan kendur. Kalau terlalu letih, dia menegang. Bila menegang, dia akan tarik sini. Ni tarik kepala, salur darah ni menegang. Kita rasa macam ketat. Sebab mata dah letih, semua benda kita akan rasa macam ketat saja. Itu mata letih. That's why kita ambil timun. Kita tak ambil buah-buah yang lain. Sebab timun ni 90% daripada bukan 90 lah, tapi dia banyak dah 80-70% adalah air. Kalau nak banyak air lagi, ambil tembikai lah. Tembikai 90%. Tapi jarang orang buat tembikai sebab dia sedap, baik makan saja. Ambil timun, slice, letak. Saya bagi cooling effect. So dia rehatkan untuk sejukkan otot-otot mata kita. So kita bangun, letak dalam 30 minit, rehat, kita akan jadi segar mata. Okey, itu latihan kerdipan yang kedua. Yang ketiga adalah teknik angka 8 untuk kuatkan otot mata. Angka 8 ni maksudnya anda bayangkan di hadapan anda angka 8. So apa yang anda kena buat? Anda kena bayangkan angka 8 yang besar. Giant 8. Giant 8. So besar 8 ni. So anda mata ikut angka 8 tu. Ikut satu. Ikut bentuk dia. Ulang balik. Supaya kita nak berbola mata kita ni berlega-lega. Ni berlega-lega macam ni. Anda bayanglah 8 tu mula-mula dia berbaring. So anak mata anda berbola akan dia bergerak macam ni. Bayangkan dia berbaring. Lepas tu bayangkan dia tegak pula. Macam ni pula. Ikut dia. Ni buat senaman 8 ni. Senaman 8 ni sangat bagus. Sangat bagus. Saya kadang-kadang selalu buat senaman 8. Kadang-kadang kalau tak 8 pun kita buat macam ni. Ni naik turun
kiri. Ni dalam keadaan kita, kalau kita sakit mata pun kan, kalau kita sakit mata, contohnya sakit mata, mata kita merah, maknanya ada berlaku infection. Biasanya kalau pergi klinik, doktor akan bagi ointment, ubat titis satu, lepas lagi satu dia ada bagi macam dia bukan liquid, dia macam gum tu, kita panggil ointment, untuk matikan bakteria, matikan kuman. So kita sapu kat dia gel, bentuk gel, letak gel dekat keseluruhan mata kita ni, buka, letak kat situ, letak kat sini, tutup, buat senaman 8. So gel tu akan semia dekat keseluruhan mata tu. Tu cara dia. Aimo pun membantu sebenarnya. Apa-apa brand lah membantu untuk segarkan mata. Titis, segar mata. Kalau nak cantik lagi, buka mata dalam air. Buka, jangan air yang berklorin lah. Air yang tak ada klorin, air minuman. Tak, buka, relax, buat senaman 8 pandang kiri. Especially kalau mata tengah masuk habuk. Mata masuk habuk, jangan gosok. Kalau gosok habuk tu entah lari ke mana, lepas tu tangan kita dah lah tak bersih, kita gosok mata, lagi berlaku infection. Mata masuk habuk, cepat celik dalam air. Letak air satu baldi atau satu besen apa, buka, buat senaman mata 8, angka 8, naik balik, habuk tu akan keluar. Itu teknik nak jaga mata. Saya tak boleh nak cerita dari segi perubatan penyakit mata, sebab dia terlalu seni, bukan bidang saya. So ada limit juga ilmu lah. Apa saya boleh cerita kesihatan dari segi pemakanan untuk mata, dan juga senaman ringkas yang kita boleh buat. Jadi kalau ada masalah, dia faktor umur juga mempengaruhi, especially umur yang dah 50 ke atas, 50-an ke atas, dia kerap tendensi untuk dapat rabun dekat ni sangat banyak bagi umur 50 ke atas, 50-an ke atas. Rabun dekat, mana tengok dekat jadi kabur saja, jauh boleh baca, dekat tak boleh. Itu kena pakai spek mata khas untuk rabun dekat. Ada yang juga tak boleh, kalau muda-muda biasanya rabun jauh. Saya rabun jauh, tapi saya pakai spek untuk drive saja, supaya saya boleh fokus jalan. Saya rabun jauh, saya rabun jauh. Belum ada masa lagi nak buat LASIK treatment tu. Satu hari nak buat juga. Rabun jauh. Ada yang juga silau. Saya pun silau juga. Dia sebab tu bila drive, saya terpaksa pakai spek mata yang rabun jauh dan silau. Supaya bila silau, kita boleh nampak jalan tepat. Silau tu tak mengganggu kita. Ada yang kalau rabun warna tu, itu lain pula, itu treatment lain pula. Ada banyak rabun, banyak kategori masalah mata. Jadi rujuk ophthalmologist, pakar mata. Treatment sekarang ni sangat maju. Tak ada risiko sebenarnya. Tak perlu takut, sebenarnya tak sakit pun. Bahagian mata tak sakit pun. Tapi kena rujuk betul-betul pakar, pakar mata. Bab mata ni jangan cuba buat rawatan alternatif. Saya tak galakkan sebenarnya bab mata. Pasal mata, kesihatan mata ni sangat sensitif. Mata sangat sensitif. Sebab dia perlu betul-betul pakar. Sebab dia objek yang sangat seni tau. Dia bukan anda tengok mata ni saja tau. Mata ni diikat dengan banyak saraf. So dia perlu kepakaran yang sangat seni. Betul, operate mata bukan operate macam tu gitu-gitu je. Dia ada mesin, tengok skrin, tengok betul-betul ni. Jadi jangan elakkan daripada guna kaedah alternatif dan sebagainya kalau memang ada penyakit, masalah berkaitan dengan mata. Okey. Itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Okey, jangan lupa sekiranya anda ada soalan, anda boleh type, anda boleh PM tim kami. Saya tengok tim kami ada tim konsultan sihat.
ada di ruangan PM. Anda boleh klik link dia, link WhatsApp. Anda tanya soalan melalui WhatsApp, tapi tim saya tak boleh nak jawab. Dia akan send soalan tu pada saya. Saya akan jawab pada setiap sesi live saya setiap pagi ni. Dan anda bagi tahu nama anda, apa namanya, lokasi anda di mana, tempat tinggal di mana. Saya pun nak tahu pengunjung, follower konsultan sihat ni dari mana. Setakat ni di seluruh Malaysia. Singapura pun ada, Brunei pun ada, dan seluruh Malaysia lah, seluruh negeri. Kita dapat data tu banyak negeri, Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan, semua sebagainya lah. Dan anda bagi tahu, tanya saya, boleh tanya soalan yang berkaitan dengan pemakanan dan kesihatan. Jangan tanya berkaitan perubatan, saya tak boleh jawab. Pemakanan dan kesihatan lah, berkaitan nutrisi, diet dan sebagainya. Alright, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok hari. Bye bye.